Kalau dia bukan momentum, ini apa? Yang betul tengah kotakkan. Compression lah. Tapi nak tarik trend line dekat situ tak boleh. Contoh lagi. Kau buka kat time frame, ni betul nak kau belajar daripada time frame yang sama. Kau nampak ni price ni dalam keadaan momentum naik. Tiba-tiba ni ni apa ni? Ni momentum ke? Momentum ke tidak tu? Compression. Tak balik dekat compression tadi. So Rahmat punya persoalan Rahmat, siapa yang ada persoalan yang lain pun boleh tanya juga. Rahmat tanya, macam mana kita nak tahu yang compression tu dah habis? Kita nak tahu compression dah habis. Alright. Memandangkan trend compression ni ada dua. Satu yang ada trend, satu yang tak ada trend. Tapi kedua-duanya apply SOP yang sama, tuan-tuan. SOP-nya tetap sama. SOP dia apa? Secara konsistennya, compression hasilkan trend line. Trend line terhasil. Tapi ada SOP untuk trend. Yang ini dia punya konsepnya trendline terhasil. Ini memang kena tanam dalam kepala. Price bila dia compress secara konsisten ni macam apa tau. Daripada 10 compression yang korang jumpa, korang akan jumpa 7 ke 8 yang develop trend. Yang develop trend line tu. Okay, yang ada trend tu. 7 ke 8 yang akan buat. Mungkinlah satu kali korang jumpa compression setempat macam ni kan. Ni bukan momentum betul. Saya nampak price ni momentum. Tiba-tiba ni bukan dah. Dia dah tak ada momentum dah. Kau pun buatlah kotak. Kau pun turunlah time frame. Tak ada trend lain. Apa kena buat betul? Okey, dengar baik-baik. Ni logik je Kalau compression secara konsistennya dia menghasilkan. Dia bukannya 100%. Bukan 100% dia hasilkan trend line. Ini adalah konsistensi yang market bagi. Bila dia compress, dia hasilkan trend. Kalau korang tanya Beto, kenapa dia hasilkan trend? Beto pun tak ada jawab. Okay? Sebab memang macam tu. Daripada dulu, dah 5-6 tahun Beto pakai yang dah lama pun, memang macam tu. Dia, bila dia compress, dia akan menghasilkan trend. Cuma, bila dia tak ada trend line, dia akan jadi problem pada kita. Setuju ke tak setuju? Kita tahu itu compress. Kita tahu itu bukan momentum. Tapi, tak ada trend line. Macam mana ni kita nak buat? Okey, itu satu hal lah. Hal yang kedua, macam mana kita nak tahu compression ni dah habis? Okey, daripada compression tu, biasanya nak tahu compress tu dah habis ke belum, ataupun compress tu dah tak nak compress, biasanya dia menghasilkan satu trend line. The moment dia buat breakout, kita tahu ya, compression ni dah pun break. Maksudnya dah tamat compression ni. Okay. Lepas tu dia naik lah. Lepas tu dia sell balik sampai bawah ni, dia dah compression lain. Nampak ni, dia dah develop compression lagi dekat sini. Kat sini pun dah ada compression lain kan. Alright. Okay. First thing first, meletakkan SOP yang baik kepada apa yang korang dah nampak. Contohnya korang dah nampak bahagian market behavior ni. Kau nak kena letak satu SOP yang baik. Bila price tu dalam keadaan ada trend, apa perlu korang buat? Bila price tu dalam keadaan tak ada trend, apa perlu korang buat? Kalau dia ada trend, ada lagi satu masalah. Kalau dia ada trend, problem yang seterusnya, kita solve semua problem yang ada. Okay? Problem yang seterusnya, ada trend tapi besar risiko. Macam mana boleh besar risiko? Macam mana boleh besar risiko? Maksudnya SL-nya besar. Contoh, dah ada trend line. Dah tarik trend line. Saya ni betul, kalau nak entry, saya kena tunggu breakout.
Dia tu tahu ada yang entry tak tunggu breakout, tapi it's okay, itu korang punya pocket sendiri, korang pun tahu hasil dia macam mana. Tapi kalau contoh tunggu breakout besar ni, contoh besar dia lebih kurang 100 pip, kan kita dah ada SOP, kita dah ada penyelesaian kepada semua setup yang kita dah pun pakai. Kalau dia punya risiko dia, awal-awal kau tarik SL tu dekat nearest support, biasanya setup-setup yang betul pakai, SL-nya akan bergantung kepada technical chart. Kita tak akan pakai SL yang agak-agak. Saya agak-agak lah. Saya agak-agak kat bawah ni kot. SL ni lebih kurang 170 pip. Itu nak tanya. Kita punya market behavior ni ada dua. By logic guys, selepas compression, should be apa yang dia akan form? Dia akan form apa? Lepas compress dia akan buat apa? Apa behavior seterusnya yang dia akan buat? Selalu korang tengok apa-apa compression, lepas dia break compress tu, kan, dia akan buat apa? Dia akan buat momentum. Price ni contoh, tengok kat sini price ni compress kan, compress, lepas tu dia semula bagi momentum. Betul nak tanya logik akal lagi ni. Bila compress, lepas tu kau tunggu breakoutnya lari sampai 170 pip ataupun 70 pip ataupun 60 pip, tak kisah apa-apa yang lebih daripada 50 pip. Itu nak tanya satu soalan. Kalau lepas compress dia bagi momentum ni tadi, kita ada setup continuation tak? Takkan tak boleh bikin logik bos. Betul tak? Price ni kalau dia dalam keadaan compression, kau tunggu breakoutnya dah lebih daripada 50 pip, takkanlah lepas tu dia nak bagi momentum, dia takkan ada structure daripada time frame kecil untuk continue. Betul tak? Ini persoalan yang kita dah selesaikan. Kalau risiko besar, tolong pergi ambil structure continuation. Kalau risk dia besar. Kalau risk dia kecil, contohnya risknya saya tarik-tarik 40 pip je betul. Kat sini 40 pip. Janganlah berkira 40 pip. Jangan berkira sangat. Bawah 50 pip jangan berkira 40 pip, 20 pip. Saya kalau boleh SL, saya nak SL 5 pip je. Tampar kepala je lagi. Oh, biar tergantung punya entry sampai beratus-ratus pip. Okay, SL nak 5 pip pula. Mana bolehnya. Make sense sikit. Ambil risiko. Kena belajar untuk ambil risiko. Okay? Alright? Okay. Tapi risiko tu kita dalam keadaan yang kita control. Bestnya trade ni risiko under control. Okay? Risiko under control. Maksudnya korang ada risiko, korang tahu risiko korang berapa, siap korang tahu lagi jumlah risiko tu berapa. Kalau siapa-siapa yang tak pakai MT5 lagi, korang pakai MT4, tolonglah pergi tukar MT5.
MT5 ni, tarik SL tu, kau boleh tahu value kau berapa. Kalau kau tarik SL, kau boleh tahu dah siap-siap berapa yang kau akan loss. Dah okey dah. Maksudnya kau agree dengan setup kau akan loss banyak tu. Kalau MT4, selalunya orang trade MT4 ni dia malas. Dia malas nak letak SL. Sebab apa? Sebab dia nak kena isi sendiri berapa price level dekat sini untuk letak SL, betul tak? Nak kena check sesuatu. Yang tak ada masa, tolonglah buka MT5 punya account, layan MT5. MT5, one of the best features dia adalah dia punya TP dan dia punya SL tu ada value kat sebelah. Dia macam PC lah. Kalau korang guna PC. Okay. So ni lagi akal. Bila price tu dalam compression, dah ada trend semua, dah ngam dah betul. Tiba-tiba kan betul, saya buka-buka 100 pip dia punya SL kat sini. Betul tunjuk kat korang. Korang kena belajar ni. Ini semuanya ada dia punya percaturan dah siap-siap. Bila price ni korang nampak breakout. Okay. Price ni naik, form resistance pertama, dia form resistance kedua, dia form resistance ketiga, sebelumlah dia break. Break korang nak tekan entry. Tapi bila korang nak tekan entry, benda ni dia dah 70 pip punya SL. Betul cakap, biasanya SL kita akan bawah 50 pip. Bukan Beto cakap. Bila Beto cakap bawah 50 pip tu sebenarnya bukan Beto. Itu sebenarnya apa yang regularly market bagi. Dia akan bawah 50 pip kecuali waktu news. Waktu news tengah volume tinggi, kadang-kadang dia 80 pip punya SL tapi dia boleh jalan jauh. Sometimes di situ. Okay? Boleh Alright. So kalau contoh korang dah nampak dah price ni dah breakout, nak entry tak boleh, dah 70 pip tiba-tiba dia naik. Entry tak boleh ni. Korang pun jumpalah continuation dan sebagainya kan. Alih-alih sampai sini, dia compress semula. Itu tunjuk Tadi compression dekat sini, ada trend line. Price turun dalam keadaan compress, korang tarik satu trend line, nak entry SL besar dekat atas ni dah compress semula. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau betul price tu dia nak naik lagi, dia akan keluarkan continuation punya compression. Kalau korang nampak dia keluarkan macam ni, tuan-tuan. Korang turun dekat time frame kecil, korang nampak dia keluarkan macam ni. Support pertama, support kedua. Takkanlah nak continue. Setuju ke tak setuju? Takkanlah kau nak paksa diri kau untuk tekan buy juga. Katakanlah kat sini kau tak dapat daripada time frame kecil. Ataupun korang dapat daripada sini, korang entry lah. Which is profit lah. Tapi kalau tak, korang akan tunggu M15 untuk compress mula. Korang nampak support pertama, support kedua daripada M15, siap breakout lagi. Betul tak guys? Logik tak? Percaturan tu semua, kita dah ada dah kita punya percaturan pula. Apa-apa masalah tu, problem kita dah ada dah kita punya solution. Kalau tiba-tiba structure yang terbalik keluar, janganlah continue. Maknanya dia nak sell dulu. Faham? Okay. Betul mudah kan? Alright. Bila price ni dalam keadaan compress tadi, kita mudahkan balik. Compression ni ada dua. Satu trend, satu without trend. Without trend ni dia tak ada trend lah. Kalau ada trend line, tiba-tiba price ni dia risiko besar. Besar. Langkah yang trader perlu ambil langkah yang mudah adalah seek for continuation. Okay. Alright. Lepas tu, kalau price tu hasilkan trend line, ni trend kan, maksudnya dia ada trend line lah. Dan SL dia kecil, risknya kecil, entry sahaja. Lepas breakout, nampak support pertama, support kedua, breakout, entry je guys. Okay. Alright. Boleh Okay, tu satu. Kalau compression yang without trend, ini semua Beto cerita kat korang, Beto nak kena kemaskan sikit kat sini Tolonglah tengok dekat time frame yang korang apply secara harian sahaja. Jangan tengok dekat time frame yang korang tak boleh apply secara harian. Macam contoh H4.
daily, weekly, monthly. Ini time frame yang agak mencabar untuk apply secara harian. Contohnya, kita sembang time frame sikit. Sebelum kita masuk without trend ni, kita sembang time frame sikit, boleh tak? Boleh tekan nombor 3. Siapa yang masih fokus dengan Beto? Tekan nombor 3 guys. Beto nak bagi sedikit coki-coki guys. Coki-coki coklat ada vanilla sikit. Kenapa H4 ni include dalam time frame yang kita tak boleh guna secara harian? Satu, bila korang buka period separator, korang buka time frame H4 contohnya, memang nampak macam ni lah sekejap ni sebab dekat trading view. Kalau korang buka dekat sekejap, Beto nak tunjuk H4 gambaran yang betul. Dia nampak bercelaru sikit kan. Sebab itu dekat trading view, kalau dekat MT4 ataupun MT5 dia cantik sikit. Maaf. Boleh Boleh semua Ni contoh. Buka dekat time frame H4, korang nampak period separator. Ini antara gambaran time frame H4 sepanjang 1 minggu. Weekly. Kalau korang tak percaya, Beto buka candle weekly, korang akan nampak marking biru ni dekat 1 candle weekly. Korang tak boleh tak percaya, korang percaya nampak marking untuk 1 candlestick weekly. Alright, okay, kita patah balik dekat H4 tadi. Daripada hari Isnin sampailah ke hari, betul ke ni hari Isnin? Betul lah. Daripada hari Isnin sampailah ke hari Jumaat. Okey. Bila korang buka time frame H4 tuan-tuan, dengar ini adalah gambaran untuk sepanjang minggu, weekly. Weekly punya pergerakan. Okey, 1 candlestick weekly, ini gambaran dia bila korang buka kat H4. Ini Beto nak cerita kat korang. Contohnya kau buka ini hari Isnin, ini hari Selasa, ini hari Rabu, ini hari Khamis, ini hari Jumaat. Soalan yang Beto nak tanya guys, contoh kau buka Isnin pagi. Isnin pagi kau nampak 1 candle tercipta. Apa yang kau boleh dapat input daripada H4? Ada ke input? Ada ataupun tidak ada? Any input ataupun info yang perlu di-collect? Nampak H4, 1 candle H4. Tak apalah, kita tunggu H4 seterusnya. 2 candle H4. Betul nak tanya, apa input yang korang boleh collect ni? Tak ada. Tak ada guys. So kalau tak ada, kegunaan untuk H4 tu, untuk hari Isnin, of course lah tak ada. Tapi once dia masuk hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu, kau buka lah selak je hanya untuk tahu H4 ni keadaannya dalam macam mana. Contohnya kau buka hari Isnin, tak nampak price ni terjun, naik, terjun balik. Tapi hujung hari tu dia dah mula untuk compress. Maksudnya korang tahu satu benda tuan-tuan. Korang tahu yang secara keseluruhannya untuk hari Isnin termasuklah hari Selasa sekejap ni price dalam keadaan compress untuk time frame H4. Belum lagi dalam keadaan momentum. Nampak? Maksudnya kat sini adalah untuk ambil apa saja structure yang time frame kecil bagi. Maksud time frame kecil adalah H1, M15, M5, M1, depends lah. Dia pun ada dia punya cara juga nak turun time frame. Dia bukan pakai boleh turun je daripada time frame H1 terus pergi kat M1. Tak boleh. Dia kena ada dia punya tertib dia. Dia tak boleh terus terjun. Tak boleh. Okay.
Alright, bila kau nampak price ni contohnya dalam keadaan compress. Ni compress ni dekat H4. Ni betul nak bagi korang fikir lagi ni. Boleh tak betul tanya korang? Bila price ni dalam keadaan compression H4, kan? Dah ada belum direction yang jauh? Direction satu arah. Dah ada ke belum direction yang satu arah? Nak buy ke nak sell? Bila price ni dalam keadaan compress. Macam ni. Apa yang kau nampak je? Ini sebab dia dah siap kan? Kalau dia compress ni, dah ada belum direction? Belum lagi ada direction untuk pergi satu arah. Maksudnya dia tak ada lagi direction yang boleh pergi buy, yang boleh pergi sell. So kalau tak ada, ikut logik akal tuan-tuan, pakailah time frame kecil. Pakai apa yang ada dekat time frame kecil. Execute apa-apa yang ada dekat time frame kecil. Sometimes price ni memang kau boleh nampak price ni dalam keadaan compress dekat H4. Tapi dekat time frame kecil dia boleh hit 50 pip, dia boleh hit 100 pip selamba-selamba je. Dengan pakai structure yang ada daripada time frame kecil. Faham? Tetapi bila korang buka H4, andai kata korang buka H4, tiba-tiba price ni dalam keadaan momentum bearish. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kau dah ada direction. Dah ada satu direction untuk pergi. Adalah untuk sell. Semua setup yang berunsurkan daripada continuation akan korang cari semua yang sell sahajalah. Janganlah pula pergi cari buy pula. Faham? Nampak tak? Kita tak pakai selamba-selamba je. Any time frame yang ada dekat dalam chart ni, H4 ke, H1 ke, daily ke, monthly ke, M15 ke, M5 ke, M1 ke, dia mesti digunakan dengan ada purpose. Mesti ada purpose dia. Dia bukannya pakai je, suka hati je. Aku nak pakai time frame, aku pakailah time frame H4. Hari Senin kau dah pakai time frame H4 dah. Kau pun tak tahu apa input yang kau dapat daripada time frame H4. Kau buka-buka hari Senin ni je. Apa benda ni H4 ni? Naik turun. H4 ni. Kau pun tak tahu kan? So why not ada disiplin dalam korang nak buat analisa, ada disiplin. Pakai dengan ada purpose. Kalau H4 tu korang nampak dia dalam keadaan compress, is okay. Aku pakai time frame kecil, ulang. Dia bagi buy, aku masuk buy. Dia bagi sell, aku masuk sell. Buy, sell. The moment dia bagi satu arah je, dia bagi momentum bearish contohnya, dia dah mula untuk bagi momentum bearish. Waktu tu try untuk cari bearish punya structure daripada time frame kecil. Faham? Lepas tu, lepas dia compress, tengok ni. Compress, dia bagi momentum. Ni compress, and then dia bagi momentum. Lepas tu dia compress balik guys. And then dia bagi momentum balik. Dah nampak price ni dalam keadaan momentum. Try untuk cari continuation pula. Bila price tu dalam keadaan compress, masuklah buy sell tu. Faham? Ni daripada time frame S4. Akan tetapi, benda-benda ni semua, dia tu dah mudah kan? Percaya tak? Dia tu dah mudahkan semua dah. Tak semestinya korang perlu beri tumpuan dekat H4 sepenuhnya. Korang hanya perlu master 4 time frame saja. M15, M5 dan M1 untuk entry setiap hari. Okay? Untuk entry setiap hari H1, M15, M5 dan M1. Apa untuk entry setiap hari ni? Macam mana cara untuk entry setiap hari ni? Kenapa kena entry setiap hari? Okay. Rule dia simple guys. Kalau contoh Betul tunjuk korang satu benda terpadam yang H4 punya ni. Tengok betapa inconsistennya market kalau korang pick hari tu. Contohnya macam ni. Ni yang kita buat kan. 3 setup, 2 setup keluar, 4 setup keluar, 2 setup gagal, 1 setup win, 4 setup keluar win. Ni semua setup yang dia keluar dan win. Win. Tapi dia punya win ni different lah. Ada yang win 100 pip, ada yang win 70 pip. Majoritinya 100 pip lah.
betul nak cerita dengan korang. Kenapa setiap hari perlu hadir untuk tengok cat? Okey. Selalunya korang-korang semua kalau gagal satu kali, apa korang buat? Berjujur dengan betul. Kalau satu setup korang entry dan gagal, apa korang buat? Apa yang korang buat? Mari, siapa nak jujur? Balas dendam lagi. Apa lagi yang biasanya korang buat? Menangis tepi bujur katil lagi. Okey. Lagi-lagi, sugul. Tidur. Tenang dulu. Tambah lot. Dah mula goyang nak entry. Gagal lah, betul tak? Gagal lah nak entry. Aduh, macam ni nak entry, macam ni nak entry. Ristonos, bukan. Ristonos pula habis lah. Ristonos. Cari bujur katil, cari setup, bukan? Okay. Biasanya, kalau satu setup entry gagal, lagi malang kalau MC dan MC. Apa yang biasanya kita buat adalah kita tunggu ada duit baru trade. Trade balik. Betul tak guys? Tambah-tambah lagi siapa yang selalu FM. Tunggulah ada duit balik baru trade. Kan? Ataupun tadi ada yang cakap takut. Tu samalah tu. Takut. Tunggu ada duit nak trade. Bila korang buat benda ni, korang tunggu ada duit. Bila korang takut nak entry, korang akan miss opportunity yang ada. Korang akan terlepas. Lagi kita akan masuk balik topik without trend. Terlepas chances ataupun peluang. Bila terlepas chances, korang akan terlepas satu benda. Ya, apa benda yang korang terlepas? Ini betul dah pernah cerita dengan korang yang sebelum ni. Trade ni adalah game of probability. Dia adalah kebarangkalian untuk jadi berapa banyak. Contohnya, betul cerita lagi benda ni berulang-ulang kali. Mungkin Loki tak cerita kat korang, tapi betul cerita. Korang ada satu senapang untuk tembak penutup botol. Siapa pernah tembak penutup botol? Dekat funfair. Itu benar guys. Mana kita dulu kaki funfair kan. Senapang tu kan untuk tembak penutup botol. Nak dapat apa biasanya hadiah apa guys? Biasanya teddy bear lah bagi kat awet. Aduh. Mana teddy bear siap bagi kat awet. Pergi funfair tembak penutup botol dapat teddy bear. Aduh. Guys. Tengok apa dia relate dengan game of probability ni? Contohnya ada 5 botol. Tak kisahlah ini botol ke, cicak ke, lipas ke, tak kisahlah. Katakanlah ni ada 5 botol. Korang ni bukannya power lagi, betul tak? Korang tak power pun untuk menembak. Melainkan Tuan lah. Tuan Harun mana? Tuan Harun lain lah. Dia polis. Yang lain-lain. Tak, kita tak power menembak, betul tak? Jadinya kita perlukan apa guys? Kita perlukan, kalau korang yang tak tahu menembak ni, kita perlukan 10 peluru ataupun 50 peluru ataupun 5 peluru untuk kena 5 botol ni. Mana satu yang ada chances yang lebih besar untuk kena ke 5 botol ni? Cepat. Mana satu daripada 5, 10, 50?
yang ada peluang untuk kalau kau tembak 50 peluru dengan kau tembak 5 peluru, mana satu yang ada high chance untuk semua kena? 5-5 tumbang. RM50. Betul tak? Logiknya adalah 50. Kalau 5 peluru je kau tembak, satu tak kena, maknanya kau dah tinggal 4 je lagi nak kena. Betul? 4 je lagi. Tu pun belum tentu kena 4 tu lagi. Betul tak? Kau nak kena tembak 5-5 ni, baru dapat teddy bear nak bagi kat awet. Betul? Kalau kau ada 50 peluru, dengan selamba-selamba je kau tembak, mungkin akan kena. Betul? Alright. Game of probability ni, dia ada dua style. Untuk orang-orang yang FM, kan? Dia ada dua style guys. Betul cerita kat korang. Ada orang, style dia mungkin tak perasan. Tapi sebab dia ada duit banyak, contohnya dia ada RM20,000, bukan duit banyak lah. Kira dia ada RM20,000 untuk trade. Dengan orang yang ada RM20 untuk trade. Mana lagi yang likely akan pergi $1,000, yang RM20 ke yang RM20,000? Korang pun boleh fikir. Itu satu. Last kena tinggal. Betul? Last kena tinggal. Itu satu contoh. Persoalannya, betul nak tanya, berapa ramai yang ada duit banyak? Betul tak? Nampak? Itu satu contoh. Game of probability. Ada orang, dia ada satu cash yang banyak, dia boleh pump untuk dapat $1,000. Dia lagi mudah daripada orang yang tak ada duit, yang ada RM20 je. Betul? Ada orang ada RM20 dengan ada orang ada RM20,000. Nak kena target untuk dapat $1,000. Contoh. Mana lagi satu lebih banyak chances? Mestilah orang yang lebih banyak duit akan ada lebih banyak chances. Tapi trade ni, dia tak semestinya kau kena banyak duit. Tak guys. Itulah game of probability tu. Instead of kau pakai dekat lebih banyak duit kau nak kena spend, kau tukar kepada lebih banyak chances yang kau akan jumpa. Contohnya, instead of kita ada duit, kita tak payah ada duit, tapi pergi dekat chances. Contohnya macam ni. Kalau lah by any chance dekat area sini Beto gagal satu setup. Ni dalam kurungan yang ni. Katakanlah yang ini. Belah-belah sini Beto gagal. Beto gagal win. Loss. Kira Beto loss lah. Gagal untuk win, Beto loss kat sini. Okay? Alright. Satu hari ni loss. Kalau contoh Beto ni tak nak trade dah lepas tu. Sebab apa? Duit tak ada. Dah lah FM. Duit tak ada. Lepas tu kena tunggu duit ada balik. Betul lah. Lepas tu kemurungan. Kau fikir emosi-emosi yang semua ni. Ada yang fikir macam-macam. Tak boleh lah apalah. Tak. At the end of the day, dia tak hadirkan diri untuk hari seterusnya. Hari seterusnya ni, dia tak tengok chart langsung. Dia tak nak trade dah. Apa yang dia terlepas guys? Dia terlepas opportunity yang ada seterusnya. Nampak tak? Betul hari-hari kena trade. Hari-hari kena tengok chart. Kalau korang tak ada duit, Beto banyak kali pesan. Tak ada duit tak apa. Trade kan ada account demo. Demo je lah. Demo untuk dapatkan kebiasaan tu. Kalau korang tak dapatkan kebiasaan tu, tak nak demo, ego, aku trade. Tak ya, aku tak nak trade demo. Sebab aku nak trade bila ada duit je. Barulah emosi aku function. Tiba-tiba trade, emosi dah tak function sebab loss. Lepas tu tunggu lagi nak kena ada duit baru nak trade balik. Kau dah gantung hari yang kau patutnya dapat opportunity. Kalau kau trade demo kat sini, at least kau dapat sesuatu. Kau dapat faham yang teknikal tu macam mana bergerak. Kau tahu yang hari tu ada opportunity lain. Kau ada positive thinking. Next day aku ada setup. Next day tak apa. Aku lost sehari tak apa. It's okay, aku lost sehari tak apa. Sebab next day biasanya akan ada setup. Next day ada lagi setup. Faham? Alright. Mari kita pergi dekat setup ni. Okay, contohnya pergi dekat hari ni.
Pada hari tersebut, kita gagal untuk dapatkan setup. Sini. Katakanlah, saya ni betul, saya masuk buy salah, saya masuk sell pun salah kat sini. Saya tak tahulah macam mana nak entry ni. Ini pun saya nampak ada resistance pertama, ada resistance kedua, ada resistance ketiga. Kat sini ada orang yang dah trade. Ini compression setempat. Bila dah tak boleh bagi momentum, dia compress setempat, sini ada satu chances. Tapi mungkin lah, tak nampak kat sini ada peluang. Ni tak nampak. Saya nak trade kat sini, tak dapat lah betul saya trade kat sini. Sebab besar lah saya nak ambil kat sini. Jadi saya tak ambil lah yang ni. Tapi saya masuk sell kat sini. Sebab apa saya masuk sell? Mungkin lah ada sebab dekat belah kiri ni dia terbentuknya kapas selam yang menyebabkan saya kena sell kat sini. Saya pun sell lah. Sell saya tak close. Tak close dia naik. Dia langgar SL saya. Saya pun gagal. Contoh. Ni cerita Okey. Gagal. Disebabkan gagal satu kali kat sini, hari seterusnya dia tak nak trade dah. Satu kali gagal. Hari seterusnya baca tengok berapa setup yang dia miss out. Rugi ke tak rugi guys? Support pertama, support kedua very obvious punya setup. SL pun kecil. Entry lepas breakout, candlestick yang baru. Another compression setempat. Pergi kat time frame kecil tengok ada trend line, breakout, lagi satu continuation punya setup, bullish lah, bearish. Dia stop dia punya momentum, pergi kat time frame kecil, dia keluarkan structure untuk sell, breakout, pergi lagi. Nampak tak? Sebab tu kena setiap hari. Betul tak suruh korang trade setiap masa, tapi betul nak korang hadir setiap hari untuk tengok market ni. Tengok get in dengan market, dapatkan entry-entry tu dengan market. Kalau tak ada account betul, tak ada duit, buat dengan demo supaya itu jadi korang punya rutin harian. Kita punya game, kita tak boleh buat macam orang lain punya game. Orang lain dia ada satu deposit yang besar. Contohnya dia ada deposit RM20,000 contoh. Dia ada satu deposit yang besar. Kita tak mampu. Ada sesetengah orang tak mampu. Tukarlah sikit. Aku tak boleh nak ada satu cash yang besar. Aku besarkan pool untuk aku trade tu lebih banyak, bagi nampak sehari tu mungkin setiap hari aku kena ada dengan chart untuk tengok apa opportunity yang ada. Kalau korang gagal satu hari pun jangan risau, next day akan ada opportunity yang ada. Tengok macam ni contohnya setup yang mudah. Time frame M15 korang boleh tengok kat atas. Kita tunjuk satu ini kita masuk topik macam mana nak ambil yang tak ada trend. Tapi kita start dengan yang ada trend. Ni support pertama, support kedua. Price compress. Lepas tu dia buat breakout. Entry kat sini bos. Entry, sell. SL kat mana? SL dekat nearest resistance yang ada. Ni nearest resistance lah. Letak SL. Ni SL. TP. Aim TP. TP mesti ada. Jangan TP gantung. Siapa-siapa yang TP gantung tu kita tahu dah lah dekat mana dia punya hasil. Dia tak yacong lah. Kita orang dah tahu dah. TP gantung ni selalunya tak dia patah balik. Tak ada duit. Lepas tu bagi tahu dah close. Atau memang dia dah close. Dua je. Okay. Selalunya kena ada TP. Ya, jangan biar TP gantung. TP make sure TP yang biasanya berapa banyak boleh dapat. Kalau Beto, kalau korang nak ikut Beto TP, Beto Mendy semua dekat 100 pip untuk sekarang ni. Okay, nasib baik sempat close. Itu semua labun-labunnya. Kalau kanak-kanak riang boleh dia tipu. Okay, ni contohnya setup ni dia punya SL. Kalau korang tengok kat sini 49.4 pip, below than 50 pips. Okay, dia punya TP lebih kurang dekat sini 100 pip maksimum. Ni Beto target 100 pip untuk Beto lah. Tapi kalau nak maksimum kat sini 120 pip. Okay, Beto letak 100 pip je sebab normally Beto akan ambil 100 pips. Ni satu setup. Ini adalah compression with trend. SL punya risiko baik, bawah daripada 50 pip. TP maksimum TP untuk Beto 100 pip dia dah maksimum. Okay, dah ngam. Alright, setup yang seterusnya. The price ni bergerak. Dia dah bergerak sampai TP dah. Kan? Lepas tu dia naik. Time dia naik ni janganlah buat pala tahu ke apa ke. Lepak dulu.
Sebab kadang-kadang dia bagi masa untuk develop. Sebelum tu better nak bagi korang realize dulu. Untuk dia develop satu compression dengan breakout, korang tengok kat sini. Ni M15 kan, 15 minit, tengah jam, 40 minit, sejam. 15 minit, setengah jam, 40 minit, jam yang kedua. 2 jam baru dia break out. Dia bukannya petik-petik jari, jalan. Petik-petik jari, jalan. Kau buka chat, baru 2 minit, dah terus nak entry. Bukan. Tengok balik. Kalau perlu sabar-sabar. Jangan terburu-buru untuk execute apa-apa entry. Jangan jadi orang yang pertama pun untuk entry apa-apa. Tepak dulu. Kalau dia dah bagi breakout, baru entry. Kadang-kadang kita nak jadi orang pertama untuk sell kat sini, tapi dia dah naik dulu yang menyebabkan dia langgar SL kita ke, dia langgar, dia stop out ke account kita ke. Okay, itu yang kita tak nak lah. Itu satu hal lah. Alright. Terusnya, kat sini setup yang segera adalah M15, dia compress. Tapi tak ada trend. Without trend. Maksudnya tak ada trend ni macam mana? Dia dah naik dalam keadaan momentum, tapi dia dah tak ada momentum lepas tu. Kita tahu yang dia tengah compress. Cuma dekat time frame M15 ni, kita buka M15. Kita nak tarik trend line boleh ke tak boleh tuan-tuan dekat area sini? Boleh tarik trend line kat area sini, area kotak ni. Ada resistance pertama, ada resistance kedua yang kita boleh tarik trend line kat situ. Ada ke tak ada? Nak cuba jawab. Tak ada lah. Resistance pertama tak ada, resistance kedua tak ada. Macam mana nak tarik trend line ni betul? Korang pun tanya betul. Sebab tu, bila compression yang tak ada trend line ni, without trend ni, kita letak satu SOP. Turun satu time frame kat bawah. Turun. Kalau M15 kita nak turun time frame mana? M15 kita nak turun time frame mana? M1. M5 dulu bos. Yes. Kita turun M5 dulu. Kita jangan terus jump pergi kat M1. Kita turun M5 dulu. Kita pergi kat M5 tengok ada apa. Ni sambil-sambil setup, sambil-sambil kita check. Ada ke tak ada tu tuan-tuan? Ini kan? Ni. Sorry. Ada ke tak ada tu? Ini setup M15 tadi. 100 pip. Ini setup M15 compress without trend. Tapi bila turun dekat M5, dia wujudkan trend line. Dan breakout. Entry pertama, selepas dia breakout, buy dekat sini, tekan buy, SL dekat nearest support. Mari kita tengok berapa pip. Berapa pip SL, berapa pip TP. Guys, komen ramai-ramai. SL berapa pip tu? Untuk setup ni SL berapa pip? TP dah tahu dah, TP 100 pip. Dua setup, lain style, ada dalam hari yang sama. Engkau, semalamnya kau gagal satu setup, hari ni keluar dua setup. Style yang compression setempat dengan compression yang ada trend. Dua-dua SL below than 50 pips. Dua-dua trigger 100 pips. Rugi tak agak-agak chances ni korang tak ambil? Rugi lah. Sebab tu betul cakap kena setiap hari ada. Setiap hari percaya yang akan ada setup setiap hari. Sebab tu jangan FM kalau tak ada duit. Sebab tu jangan FM. Kalau tak ada duit, korang jaga duit korang. Kontrol duit korang baik-baik. Letak lot yang betul. SL yang betul. Kalau ada duit, boleh FM. Tak ada masalah. Sebab engkau ada banyak gila duit untuk top up lepas tu. Bukan banyak gila. Maksudnya korang ada amount of money yang korang keep untuk trade. Konsisten secara harian. Tapi kalau tak ada, trade so slow. Ambil kat sini. Saya tak boleh entry full margin. Saya entry kat sini 0.05. Boleh ke? 0.05? $50 macam tu je korang dapat. Betul?
$50 sehari. Stop. Dah dapat TP yang korang sepatutnya dapat, stop. Okay? Janganlah nak lagi cari setup. Mungkin korang akan jumpa lagi untuk cari setup, tapi banyak sangat sehari pun tak boleh juga. Dah elok-elok win, dia jadi loss pula. Okay, boleh? Dia faham ni antara opportunity yang maybe orang akan miss. Orang akan tertinggal. Kalau apa? Kalau dia tak percaya yang dia ada setup selepas daripada tu. Dia tak percaya kat sini dia ada setup, kat sini dia ada setup, kat sini ada setup. Rugilah. Alright? Okay. Katakanlah sebabkan dia berduka sangat, hari tersebut dia tak ada setup. Dia rasa macam aku tak tahu nak entry macam mana. Hari tersebut. Dia setup boleh aku entry. Besoknya sebabkan semalam pun dia kecewa, besoknya dia tak buka. Malamnya lagi obvious. Bersusun setup. Tengok. Compression menaik. M15. Ni M15. Compress. Support pertama, support kedua, breakout. Satu untuk sell. Ni compression setempat. Untuk buy ada satu. Naik dalam keadaan compression daripada bawah ni. Tapi ada satu trend support pertama, support kedua, breakout. Another 100 pips. Price compress setempat. Pergi kat time frame M15 compress setempat. Turun dekat M5. Another setup lagi. Banyak guys, setup ni banyak. Tinggal ni nak percaya tak nak percaya je ada berapa banyak sehari. Ada setup dia keluar M15 compress. Tapi kalau korang tanya betul-betul ada tak setup yang M15 keluar trend gagal? Mestilah ada. Dia bukan holy grail. Dia bukannya benda yang 100% memang confirm jadi. Tak. Okay. Nak belajar kenapa gagal tu boleh. Tapi kalau tahu secara detail, kadang-kadang kita akan lebih takut on banyak benda. So kita tak perlu tahu lebih detail. Tapi kita perlu tahu satu je. Setup M15 keluar trend line ni akan ada yang gagal, akan ada yang win. Tapi win rate dia lebih banyak daripada dia punya gagal ni. Okay. Kalau korang tengok dalam 2 hari pun, compression yang menghasilkan trend line dan breakout lebih banyak yang berjalan lagi daripada yang tak berjalan, betul? Ni dalam tempoh 2 hari. Kalau korang tengok yang previously betul dah buat dengan budak-budak ni yang dalam active trader, ni jalan 3 setup, ini 2 setup, compression yang menghasilkan trend, ni 4 setup, 2 setup gagal. Dalam 5 hari ada 2 setup gagal. Secara total 3 campur 2, 5, 9, 9, ada 11, 15 setup, 2 gagal. Baki lepas tu semua win. Okey tak? Okey, numbers tu okey lah. 13 win, 2 gagal. Okey. Alright, boleh. Itu satu. Perlu ingat, time frame yang korang perlu, betul recap balik. Tapi betul nak tanya, nak guna time frame secara harian, guna time frame mana guys? Nak guna secara daily use, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, time frame mana yang korang nak pakai? H1 ke bawah. Jangan terus turun M1, M5, jangan terus turun. Tapi adakan tertib. Betul dah tunjuk cara tertib dia macam mana. H1 ke bawah untuk penggunaan secara harian. Itu betul antara yang betul nak recap. Yang keduanya, setiap hari minimum akan ada berapa compression, berapa momentum. Setiap hari. Minimum. Dia boleh jadi 2, dia boleh jadi 3, tapi betul nak minimum. Akan ada satu compression, akan ada satu momentum. Maybe hari tu dia tak ada momentum lagi. Always bear in mind. Mungkin hari ni, pagi-pagi kau tak boleh bagi momentum. Tapi malam maybe ada chances untuk momentum. Sebab apa? Sebab secara konsistennya, market bagi satu kali momentum, satu kali compression. Kalau pagi kau dah nampak dia compress, ada chances malam dia nak bagi momentum. Kalau pagi tu kau nampak dia bagi momentum, ada chances tengah hari ke malam tu dia nak compress. Faham? Kadang-kadang dia bagi 2.
Dia bagi 2 kali momentum. Pagi dia bagi momentum, tengah hari dia compress, malam dia bagi balik momentum. Ada macam tu. Okay. Tapi kita nak tahu minimum sahaja. Itu satu. Yang kedua, yang ketiga pula. Dia nak recap apa lagi? Okay. Compression ada berapa jenis compression yang kita layan? Yang lain-lain kita tak layan guys. Macam contoh sekejap sebelum tu. Sambil-sambil tu korang jawab. Ada berapa compression yang kita layan? Ada berapa compression yang kita layan? Ada 2. 2 tu apa? Recap ni. Bagi semua orang ingat balik. Yang ada trend dengan yang tak ada trend. Mantap. Okay. Contohnya, dia tunjuk contoh semua tengok chart. Okay. Contohnya yang ni. Kau nampak price ni, dia naik, tiba-tiba dia turun. Itu nak tanya satu soalan. Ada apa-apa compression kat sini? Ni time frame M15 ni. Ada apa-apa compression tak kat sini? Compression tak ada trend pun tak ada. Compression ada trend lagi lah tak ada kat sini. Betul tak? Kalau tak ada, abaikan je. Abaikan je. Mungkin lah korang bila pergi dekat time frame kecil, korang pergi kat time frame kecil, korang nampak yang dia ada compress, ada breakout dan dia turun. Mungkin benda ni berlaku kat sini, betul tak? Dia keluarkan daripada time frame kecil. Betul? Okay guys, betul nak tanya lah. Sebelum benda ni jadi, engkau nampak ni dia dalam keadaan yang macam mana? Momentum bullish ke bukan? Ni dalam keadaan momentum bullish. Betul ke tak betul guys? Dia dalam keadaan momentum bullish. Belah sini. Betul? Tiba-tiba kau buka chart dekat time frame kecil, engkau nampak ada structure sell. Memang dalam konteks ni dia sell. Betul tak dia sell? Dia sell. Memang dia sell. Banyak dia sell. Tapi tu nak tanya. Berapa banyak kali yang korang jumpa price dalam keadaan momentum, kau entry terbalik, structure compressnya dia keluar kat time frame kecil terbalik, yang dia turun sikit, dia reverse terus. Ada tak korang jumpa? Turun sikit, dia reverse terus. Cuba korang check balik. Keadaan macam ni, dia dalam keadaan dekat time frame besar, momentum ataupun tidak. Sebab tu jangan buat benda-benda yang korang tak biasa buat. Jangan buat benda-benda macam ni. Macam tak biasa ambil. Dia tu tak pernah tunjuk ambil yang tak ada compression. Tiba-tiba kau nak pergi juga kat time frame kecil. Nak tengok juga kat time frame kecil. Alah ni kau kena dibas. Aku tanya betul. Macam mana saya kena dibas ni betul? Sebab kan saya nampak dekat M5 tadi, dekat area sini, M5 telah mengeluarkan structure. Siap dengan compression betul. Macam mana dia boleh libas saya terus naik? Sebab yang kau entry tu mainly daripada time frame kecil. Time frame kecil ni dia memang banyak kali keluar. Kadang kau akan jumpa structure compress untuk buy. Compress sikit dia sell terus. Kadang dia keluarkan structure buy, dia pergi, korang pun ambil adalah dalam 10 pip dia lari. 10 pip lepas tu dia terus junam. Nasib baik sempat close. Betul tak? Baik kalau nak tahu dia nak continue, dia akan keluar structure continue lah. Kalau buy, kalau korang nampak macam gini kan, momentum bullish. Macam mana kau nak dapatkan entry kat sini? Dia tu ada bagi tahu dekat korang step-step untuk ambil continuation. Betul tak? Korang check tadi ada 10 step untuk ambil continuation. Tapi salah satunya yang paling penting adalah structure yang dia form tu, structure untuk continuation. Ni yang paling penting lah. Dia formkan balik structure, compress menurun, dia form breakout, mana dia ada chances untuk dia continue. Ni kalau nak continue lah, nak ambil continuation. Ada step-step dia lah. Alright? Okay? Boleh Boleh dapat tangkap untuk hari ni. Kita punya pembelajaran. Korang pun dah jawab beberapa perkara. Ingat je benda ni. Time frame mana nak apply, compression ada berapa. Agak korang miss out. Agak korang terlupa ataupun tak entry, tak nak tekan apa-apa.
entry sebab kan kalau saya tekan mesti gagal, saya nak kena tunggu ada orang verify untuk entry saya. Tak boleh guys. Okay, ni antara setup yang hadir semalam. Berapa ramai yang dapat setup daripada sini? Berapa ramai yang dapat setup daripada yang untuk buy ni? Buy ni dapat dia daripada compression yang ada trend ataupun compression yang tak ada trend ataupun kedua-duanya. Mari cerita dengan Beto. Trend atau without trend atau kedua-duanya. Macam mana korang dapatkan setup untuk buy dekat area sini semalam? Untuk buy. Compression, kita pakai, kita apply ni semalam yang paling fresh sekali adalah semalam lah, supaya korang dapat belajar untuk bawa untuk hari ni. Dia ada dua. Ni compression yang dilakukan. Compression dalam keadaan menurun. Ada dua trend yang korang boleh nampak kat sini. Satu, trend line resistance daripada sini. Nak tunggu breakout dan entry buy dekat lepas breakout pun boleh. Ada yang ambil macam ni, betul ke tak betul? Resistance pertama, resistance kedua, resistance ketiga. Lepas price breakout, ada yang entry buy kat sini. Siapa yang ambil macam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi ada style yang kedua, bila price ni compress setempat jap. Mana Beto punya long lah? Ada. Oh. Okay. Ni satu cara. SL berapa pip guys? Entry dekat sini dekat candlestick yang baru ni. Ni SL nya. SL 20 pip je bos. Ruginya. Tak ambil. 100 pip selamba-selamba je member bagi ya. Resistance pertama, resistance kedua, entry selepas break. Dia close je candle breakout, baru entry buy. Buy kat sini guys. Dia tunjuk kat mana nak buy. Korang boleh check video-video Beto. Ni buy. Candle yang ni buy. Bukan dekat sini tiba-tiba kat bawah ni ada buy. Itu lain lah tu. Okay. So style yang kedua dekat sini adalah apabila korang nampak price di compress setempat, ini pun boleh juga. Siapa yang apply daripada sini pun boleh. Kan? Saya nampak Beto kat sini ada compression setempat yang price buat. Boleh tak saya ambil kat sini? Ini pun boleh. Kalau ada structure trend yang sama, silakan. M5, resistance pertama, resistance kedua, ni. SL pun lain lah. SL entry level pun jadi lain lah. Ini kalau kat sini entry level ni jadi area sini. SL nya ke bawah lagi. SL nya kat sini. Alright. SL 20 pip, TP sama, TP 100 pip juga. Banyak tu. Ni untuk siapa yang ambil daripada compression setempat. Ada dua style. Okay, pergi balik dekat M15, tengok apa lagi opportunity yang ada. Kalau tak ada, jangan ambil. Mudah je. Ya betul. Betul, kalau ada breakout kan, Betul akan tunggu dia pullback ataupun terus entry je. Betul akan terus entry je. Lagi satu. Betul juga. Soalan ni penting guys. Sebab ada di antara kita yang dia nak exactly pullback. Betul daripada dulu mention kat korang. Pullback ni adalah benda yang kita tak tahu. Dia akan pullback tu bila. Betul tak? Kalau korang ada kira risiko, dia senang. Sini, resistance pertama, resistance kedua. Kata kalau korang tarik trend line sini. Siapa yang masih lagi apply style yang sini, ubahlah sikit. Kan? Sepanjang-panjang trend line, lepas dah breakout, turun balik. Nak bagi kena trend line ni, tak kena-kena bos. Tak kena-kena. Baru entry. Mat, engkau entry tu bukan disebabkan trend line ni, Mat. Entry engkau tu akan jadi disebabkan apa yang ada dekat sini. Sini ada compression setempat tak? Compression without trend kan?
Pergilah buka time frame kecil, tengok ada tak trendline resistance untuk buy. Satulah. Siapa yang masih lagi tarik trendline berpanjang tu, ubah macam ni. Contoh setupnya macam ni. Support pertama, support kedua, support ketiga kan. Orang akan tanya Beto, Denny tanya Beto tadi, nak tunggu pullback tak? Beto cakap tak payah tunggu pullback. Sebab apa? Sometimes Denny akan nampak yang dia return balik, barulah dia turun. Kadang-kadang Denny akan nampak yang dia tak return pun. Contohnya macam tadilah. Dia tak return satu pun, dia tak return. Maka waktu tu Denny akan buat apa? Denny akan tertinggal. Betul ke tak betul? Kalau macam ni, Denny akan tertinggal kan? Entry tak dapat, price dah jalan. Betul? Kalau macam ni, Denny tak tertinggal sebab dia return balik. Tapi satu benda yang secara konsisten price ada kan dekat sini. Apa dia? Yang korang boleh buat. Yang korang boleh kontrol. Bila kita trade ni, kita ada risiko. Betul tak? Macam mana kita tengah hidup ni lah. Risiko kita ada risiko untuk mati. Risiko untuk meninggal. Kalau kita breadwinner dalam family, kita adalah pencari rezeki. Kita pergi cari keluar apa semua. Kalau kita meninggal, family kita akan susah sikit. Sebab apa? Sebab dia dah tak ada punca pencarian. Maknanya akan ada satu orang yang akan keluar untuk mencari rezeki. Betul tak? Sebabkan itu dalam dunia ni diciptakan ibahlah. Betul tak? At least ada masa untuk bagi dekat orang-orang dalam family kita untuk pergi cari rezeki. Sementara tu diorang boleh dapat dulu pampasan ke apa kan. Jadi itu cara dalam kehidupan kontrol risiko. Kontrol risiko dalam kehidupan, ada hibah, ada apa lagi guys? Insurance, akafu, semua benda tu lah. Betul tak? Okay. Kita dalam trade, kita handle kita punya risk. Ini semua yang korang nampak di insurans, ni kita panggil risk management. Kita handle kita punya risk, benda yang kita tak tahu. Contohnya, kita tak tahu yang price ni dia nak pull back balik sampai atas ni ke, ataupun dia nak pull back balik sampai atas yang sekali ke, ataupun dia tak nak pull back, dia terus break out, dia terus jalan. Kita takkan tahu. Betul ke tak betul? Kita takkan tahu exactly price ni dia nak pull back balik ke, dia nak return terus ke, apa ke. Kan? Kita takkan tahu guys. Betul? Tapi yang kita tahu adalah ni. Aku ada risiko aku. Risiko aku kat sini. Risiko aku bersamaan dengan value berapa banyak SL aku. SL? Sebab tu kena ada SL. Yang tahu. Kalau dia lari patah balik pun kau ada SL. Kalau dia tak patah balik, kau dah secure kau punya entry. Setuju ke tak setuju guys? Benda yang kita tak boleh nak handle, kita handle dengan risk management. Simple. Kita tak boleh nak handle kat aku tak tahulah dia nak pull back ke. Kadang-kadang dia pull back, kadang-kadang dia tak pull back. Yang kadang-kadang tu apa kata entry je, tapi kau sendiri sukat SL aku kat mana. Daripada aku tertinggal, lebih baik aku entry SL kat sini. Kalau aku gagal, it's okay. Next setup akan ada lagi, betul. SL aku kat mana pula sini. Alright, boleh Dapat tak? Dapat sesuatu dia ni. Beto harap menjawablah persoalan sebab Beto akan entry je. Kalau M15 buat trendline dan breakout, tak perlu turun time frame lagi ke Beto? Tak payahlah kalau rasa itu untuk orang yang boleh handle time frame kecil, silakan. Tapi kalau rasa benda tu susah, turun time frame kecil, nanti next time pun dia dah jadi rutin nak turun time frame kecil menyebabkan kita tertinggal semua entry yang ada. Tak payah. Buat yang nyata ya. Dia depan mata ambil yang tu. Secara konsisten. Kena ambil secara konsisten. Baru tahu dia punya win rate dia macam mana. Betul. Tarik trendline macam gini salah je. Dia dah menjangkau hari dah. Salah lah. Dia dah menjangkau hari dah. Tu time frame apa tu? Ratio mana? Setiap hari kan Omar. Setiap hari akan ada compression dia sendiri. Akan ada momentum dia sendiri. Kalau Omar tarik trendline macam ni, maybe Omar tarik trendline untuk time frame H4 relevan lah. Sebab dia dalam period separator untuk mingguan tu. Faham?
Maksudnya contoh macam ni. Buka time frame H1 kan. Persoalan dia lebih kurang macam ni. Kita betulkan mana yang tak betul lah. Beto cakap dengan korang setiap hari akan ada compression dia sendiri, setiap hari akan ada momentum dia sendiri, betul? Kalau korang perasan dekat sini, sekejap Beto tunjuk Umar tengok betul-betul. Semua setup ni majoritinya contoh hari ni. Semua trendline yang berlaku hari ni. Yang kat sini. Semua trendline yang berlaku dalam ni. Yang dekat untuk hari ni. Ini trendline-nya. Untuk hari seterusnya, yang ini trendline-nya, yang ini trendline, yang ini trendline, yang ini trendline dia. Okay? Tapi kalau Beto nak tarik trendline tu daripada hari yang sebelumnya, kat mana compression untuk hari tersebut kan? Dia jadi isu sikit lah. Ini kan. Beto boleh je guys nak hubung mana-mana. Yang ni point pertama support, point kedua support. Ni point kedua. Boleh tak Beto nak hubungkan macam tu? Ni point kedua, aku tarik sub, pap, sini. Ini breakout ke tak breakout? Breakout lah. Tapi kau dah jangkau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Epic punya trend line. Betul tak? Padahal dekat hari yang sama, dia adalah dia punya structure sendiri. Dia ada masa dia compress sendiri. Kan? Yang guna yang panjang, melainkan kita buka time frame H4. Kenapa? Bila kau buka H4, dalam seminggu punya movement. Jadi seminggu punya movement tu adalah dia punya compression yang dihasilkan tersendiri, faham? H4 lain, H4 untuk mingguan. Sebab tu kena faham, H4 untuk mingguan punya structure. Tapi untuk secara harian, H1 ke bawah. Okay? Boleh clear? Alhamdulillah dapat. Baru teringat lah Beto cakap mesti ambil hari yang sama je. Mudahnya untuk ambil hari yang sama. Sebab trendline ni, rule dia kita tarik trendline bila price tu tengah compress. Price tu dalam keadaan compression, kita akan tarik trendline. Kalau price tu dalam keadaan momentum, kita tak boleh tarik trendline. Right? Okay? So hari ni pun sama, apply same rule, buka M15, buka H1 untuk tengok apa yang berlaku hari ni. Hari ni. Kalau rasa perlu tunggu structure lain untuk hasil dan untuk dia terhasil, sila tunggu. It's okay. Jangan jadi orang pertama untuk entry apa-apa. Relax. Santai. Ambil entry bila dah nampak apa yang dia keluarkan. And then ingat compression ada 2 jenis je. Mudah untuk korang ambil. Korang kena apply setiap hari supaya korang punya peluru tu lagi banyak. Kita tak ada duit yang banyak untuk pump sekali banyak, untuk try banyak kali. Kita buat cara kita adakan setup tu, pool dia lebih besar. Maknanya kita bukan grab untuk setiap hari tu sampai 18 setup, tak. Satu minggu tu at least sehari ada satu setup yang korang akan jumpa. Dan sehari setup tu korang tak akan miss. Alright, okay. Itu sahaja untuk kelas hari ni. Yang mana yang baik tu semua datang daripada yang atas Allah SWT. Mana yang buruk tu datang daripada diri Beto guys. Yang baik korang ikut. Tanya mana yang profit semalam. Teruskan untuk hari ni. Ini baru pertengahan Oktober guys. Alright. Kita jumpa lain masa, lain waktu, lain hari. All the best untuk perjalanan hari ni. Assalamualaikum. Bye-bye.